Kenyataan yang pertama, hukum akal. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Kerana ia jadi neraca bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada satu perkara yang lain, atau menafikan satu perkara daripada perkara yang lain, dengan tidak berkendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu. Bersalahan hukum adi, yakni adat, dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperoleh oleh seorang mukallaf, berlainan hukum syar'i. Pengertian akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nazariyah, yakni pengetahuan yang berkendakkan fikir, dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal waras dan akal sihat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil antara kedua-duanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Bahagian hukum akal adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagian. Kerana adalah akal itu berkendak bekerja atas sekira-kira hal yang mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. Yang pertama disebut wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Yang kedua disebut mustahil akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Yang ketiga disebut harus akli, iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Seperti keadaan seseorang itu ada kalanya boleh ia bergerak atau diam. Adalah bahagian wajib akli. Adalah wajib akli terbahagi 2. Pertama, wajib akli daruri, yakni senang, mudah, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkendak kepada bahasan, dan mendirikan kenyataan-kenyataan, seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada 2. Kedua, wajib akli nazari, iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkendak kepada fikiran dan bahasan, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Bahagian mustahil akli adalah mustahil akli terbahagi 2. Pertama, mustahil akli daruri, iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada dengan tiada berkendak kepada bahasan dan mendirikan dalil.
seperti menghukumkan tiada diterima akal satu itu separuh dari tiga. 2. Mustahil aqli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan. Cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok-elok dan hikmah yang pelik. Yang kedua, mustahil aqli. Mustahil aqli nazari, iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Seperti menghukumkan tiada diterima akal ada yang menyungutukan bagi Allah Ta'ala. Maka tidak dengan senang akal menghukumkan mustahil ada syirik yang menyungutu bagi Allah Ta'ala itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Bahagian harus akli itu terbagi dua. Pertama, harus akli daruri, iaitu menghukumkan suatu boleh terima ada dan tiada secara jalan berganti-ganti dengan tidak berkehendakkan bahasan dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan keadaan seseorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Kedua, harus aqli nazari, iaitu menghukumkan suatu boleh dijadikan dan boleh. Kedua, harus aqli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu itu dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti memberi Tuhan orang kafir yang tiada beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu, melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan mempelakukan seperti itu. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas atau pada, maksudnya mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan atas, maksudnya wajib syar'i. Barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Wallahu a'lam.